Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana amaluka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dapat lagi kita bersiaran pada petang yang berbahagia ini bersama dengan surah An-Nur. Surah An-Nur fasa 3 Bandar Serban Selatan. Dalam siri insya-Allah setiap petang Ahad ni bersama-sama dengan ahli keluarga mungkin, dengan santai-santai mungkin, dengan minum ngopi ke apapun, kita isi masa kita ini dengan tujuan yang lebih utama bagi segala tujuan, itulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Nabi SAW, hadis qudsi. Hadis qudsi rawahu Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata rawahu Tirmizi mengatakan apa? Ya abna Adam, tafarruq li ibadati amla usadra ghina wa asudda faqra. Wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Jadi ni bertepatanlah kita. Ni hadis qudsi bertepatanlah kita ni. Kita ambil masa juga duduk sambil dengar, sambil ngopi ke, sambil buat apa ke. Tu yang lain tu sambil, yang ini dengar. Yang ni yang utama. Ilmu, menuntut ilmu, ibadah yang utama tu menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu ibadah yang utama. Bila kita tidak pergi kepada ibadah yang utama, maka yang lain-lainnya akan menjadi binasa. Ya. Jadi bila kata ada je ibadah yang utama, maka kita akan luangkan masa kita. Memang ibadah itu perlukan masa. Jadi masa yang kita kena gunakan itu adalah untuk kita letakkan pada ibadah. Ibadah yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu.
Ilmu pula membincangkan tentang memantapkan iman. Dan barang siapa yang buat perkara ni, kita duduk petang-petang begini, kita luangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah janjikan amla'u sadra ghina wa asudda faqra. Apa dia? Allah akan mengisi hati kita dengan kekayaan. Hati kita lapang. Hati kita lapang tuan-tuan bila kita isi dengan ibadah. Wa asudda faqra, Allah akan tutupkan kelemahan diri kita. Allah akan tutupkan kefakiran diri kita, bermaksud Allah akan tutup kelemahan-kelemahan kita yang memang sedia lemah ni tuan. Ingat, manusia ni penuh dengan kelemahan tuan-tuan. Tak usah ceritalah. Nak pula apatah lagi kalau dia memang tidak isi hidup dengan ibadah, memang terbuka kelemahan semua tuan-tuan. Memang akan nampak semua kelemahan, serba-serbi lemah. Walaupun dia cuba untuk menjadi super mom, super daddy, super tu, tapi kalau supernya itu tidak diberikan kepada agama, tidak didedahkan diri dengan agama, maka walam taf'al, barang siapa yang tidak luangkan waktu, walam taf'al, kata Allah, siapa yang tak buat seperti tadi, yang meluangkan waktu untuk beribadah, Allah akan isi hati dia dengan kesibukan, dan Allah akan syughla, Allah buat hati dia sibuk, dan Allah tak akan tutupkan kelemahan diri dia. Jadi mereka akan struggle, nak tunjukkan diri dia lah yang pandai cari duit, diri dia lah yang pandai untuk buat serba-serbi, diri dia lah yang akan pandai itu dan ini, dan akhirnya memandai-mandai. Hanya suami pun tunjuk pandai, sibuk nak tunjuk pandai, tunjuk kuasa. So isteri pula sibuk nak tunjuk dia lah yang paling pandai nak buat semua perkara, padahal hatinya sibuk syughla. Hatinya ni tak sentiasa tak mencukupi syughla, dan Allah tak tutup kelemahan diri dia. Allah hati-hati. Sebab itu wajib, kalau ikut hukum ni, wajib mengisi masa dengan zikrullah. Kalau kita biarkan waktu itu terluang tanpa ada apa-apa pengisian, maka kita akan terdedah dengan kesibukan hati dan terbuka kelemahan diri. Itu dia, hati-hati. Kesibukan hati, terbuka kelemahan diri. Jadi kita kena tengoklah diri kita ni duduk banyak kat mana, masa kita banyak habis kat mana. Jadi sebab itu bila kita ni banyak dudukkan diri dengan ibadah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama yang Allah SWT katakan dalam hadis kursi tadi. Allah akan isi amla'us sadra ghina wa asudda faqra. Allah akan isi hati dengan kelapangan, kekayaan, dan Allah akan tutup kelemahan diri kita. Apatah lagi kita menuntut ilmu pula lagi, maka lebih terhindarlah kita daripada segala kehancuran dan kerosakan. Ingat, kita tak perlu melalui hidup dengan penuh kerosakan dan kehancuran. Sebenarnya itu bukan hidup kita. Kehancuran dan kerosakan itu disebabkan oleh kelalaian kita. Lalai yang utama, yang pertama itu adalah lalai dengan nikmat Allah. Ingat, petang ni kita nak sambung pembeza hak dan batil. Ramai orang kata hidup ni, ujian ni kena tunggunya teruk-teruk. Tak, ujian bukan tunggunya teruk-teruk. Tak perlu nak kena bercerai-berai sampai 100 kali. Tak perlu nak kena runtuh berkali-kali. Dia cukup dia sekali. Allah ni, dia kaedah Allah Taala ni, dia bagi sekali one shoot je. One shoot kena bom jatuh satu kali. Kita je umat Nabi Muhammad SAW diberi peluang. Allah SWT, kalau Allah turunkan ujian yang betul-betul berbentuk balasan, habis, rapat. Kalau tengok dalam Quran, banyak. Boleh rujuk dalam surah Sabah. Bagaimana Allah SWT boleh turn satu negeri Sabah. Dan surah Sabah, tuan-tuan. Yang mana Allah sendiri kata dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang mana nikmat tu, tuan-tuan. Sebenarnya ujian yang besar adalah ujian bagaimana kita nak menerima nikmat. Tapi kita silap. Kita tak nak ikut kebenaran. Kita nak ikut pengalaman, ikut seronok kita, ikut suka kita. Bukan ikut kebenaran. Hidup kita banyak ikut suka. Last sekali banyak dilalui dengan peristiwa duka.
Malah ada orang tunggu. Ini belum duka lagi ni. Kenapa nak kena tunggu duka? Kenapa nak kena tunggu sengsara? Kenapa nak kena tunggu kerosakan? Nah, sebenarnya tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ni nak mencegah daripada kerosakan lah tu. Nak mencegah daripada kehancuran. Nak mencegah daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita rujuk dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, tuan-tuan. Al-Mujadalah ayat 11. Kalau kita tengok perhati baik-baik, oh iyalah. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, apa kata Allah? Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Catat surah Al-Mujadalah ayat 11. Catat, tuan-tuan. Jangan kita menempah diri kepada kemurkaan Allah. Kita tempah. Allah SWT, wallahi tuan-tuan, kalau siapa yang belajar tentang Allah, dia tak perlu melalui fasa-fasa kehancuran. Tak perlu, tuan-tuan. Tak perlulah nak menghadapi fasa bergaduh rumah tangga beria-ria, tuan-tuan. Malah kadang-kadang tak ada pergaduhan. Itu Nabi SAW, tuan-tuan, dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Qurba, tak ada pergaduhan. Zero case. Zero case, tuan-tuan. Islam, dalam sesi petang ni, tuan-tuan, saya akan tekankan tentang isu penting lah, isu-isu pokok lah, tuan-tuan. Antara isu pokok adalah kehidupan, bila ada Al-Quran, dia akan membezakan hak dan batil, maka kehidupan ini akan bebas daripada kehancuran. Ingat, kehidupan kita bukan menuju kehancuran. Kehidupan kita menuju kepada kehambaan. Kita nak jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, adakah Allah nak seksa kita? Allah nak buat kita sampai bercerai-berai? Allah nak buat kita sampai susah payah, melarat? Allah nak buat kita sampai bergaduh-gaduh ke? Wallahi tidak, tuan-tuan. Yang berlaku itu kerana kita sendiri menzalimi diri sendiri jauh daripada kebenaran. Allah kata dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat, tuan-tuan, di kalangan kamu yang beriman. Jadi tolong terangkan daripada pembeza hak dan batil ni. Bila Allah angkat darjat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, perlu ke melalui fasa kehancuran? Apa maksud dia? Allah angkat darjat, tuan-tuan. Allah angkat darjat orang yang berilmu. Masya Allah, beriman dan berilmu. Saya dah sentuhkan tajuk ni, ini kita ambil poin pentang ni, tuan-tuan. Allah angkat, tuan-tuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang pertama, jika benar kita jadi orang beriman, darjat kita akan naik, tuan-tuan. Sekarang ni kita tak jadi rumah tangga yang beriman. Percayalah, kita jadi rumah tangga yang berperasaan. Berperasaan dan perasan. Saya cerita bab rumah tangga sikit. Bab hak dan batin, tuan-tuan. Bila Allah bagi nikmat suami dulu, isteri dulu mula-mula kahwin, cuba renung. Kita banyak ikut iman ke ikut perasaan, tuan-tuan? Kalau betul-betul, kalau betul kita ikut iman, sudah pasti kita akan membenarkan kasih sayang Allah, menafikan kasih sayang makhluk. Membenarkan kasih sayang Allah, menafikan kasih sayang makhluk. Makhluk tak ada kasih sayang, tuan-tuan. Tapi tidak, mula-mula perkahwinan, merpati dua sejoli, ke sana ke sini, melekat sana sini, tak nampak lain dah. Nampak dialah satu-satunya isteri aku. Dialah satu-satunya suami aku yang ada. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Adakah itu kebenaran? Itu bukan kebenaran, itu perasaan dan perasan. Bagi, tuan, petang-petang ni, bagi, kita bagi. Tak ada bagi, tak ada nak, kita bagi, tuan-tuan. Lalu berlakulah pergaduhan. Bukan sebab Allah, ini ujian berat. Bukan. Berat ujian itu awal-awal tu. Nak tengok isteri dengan kasih sayang Allah ke tidak? Nak tengok suami dengan kasih sayang Allah ke tidak? Nak tengok anak-anak dengan kudrat irada Allah ke tidak? Ni dah, ini anak aku yang pandai didik, aku je lah banyak. Oh, mak dapat nama. Tentang Nabi angkat nama mak, bukan nak membesarkan mak, membesarkan Nabi, bukan nak membesarkan suami, membesarkan Nabi, bukan nak membesarkan isteri, membesarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi bagi kredit untuk taat dengan suami, maka suami kenalah taat dengan Allah dan Nabi. Nabi bagi kredit kepada seorang ibu, Nabi angkat darjat seorang ibu, maka seorang ibu kenalah taat dengan agama. Ni dah pantang sikit, keturunan ibu. Anak cerdik sikit, mak dia didik.
Dia tak sedar. Memang Allah, Rasulullah SAW suruh dah. Nampak? Sekarang ni kita renung. Itu kebenaran. Ini yang kebenaran, tuan-tuan. Hara rumah tangga dibuat ni. Tak perlu nak tunggu hancur. Ketika nikmat, kita lupa Allah. Itulah kehancuran yang paling besar. Itulah kehancuran yang paling besar, tuan-tuan. Nampak suami, nampak isteri, nampak anak-anak. Hidup ni tak nampak lain dah. Sedangkan Allah kata dalam Quran, jangan sampai anak isteri melalaikan kamu. Tengok dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Tengok dalam surah Al-Kahfi. Buka surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Kita tengok surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Kita tengok ayat berapa. Yang Allah kata apa? Anak isteri ni ujian bagi kamu. Tengok, tuan-tuan. Ini yang penting. Penting kita rujuk Al-Quran. Tengok. Ni surah Al-Kahfi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Ayat berapa? Tengok. Dia. Yang menjadikan kepada ujian, tuan-tuan. Ujian yang sangat besar. Yang menjadikan bahawa anak-anak ada gitu. Ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah kata harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Menjadi harapan pahala, bukan berharap pada anak. Bukan bangga dengan anak-anak, tuan-tuan. Surah Al-Hadid ayat 20. Rujuk Al-Hadid ayat 20, tuan-tuan. Kita bagi, tuan-tuan, petang ni. Kita bagi makanan jiwa. Kita bagi, tuan-tuan. Jangan tak bagi, kita bagi. Cuba tengok, tuan-tuan. Surah Al-Hadid ayat 20. Tengok Al-Hadid ayat 20. Al-Mujadalah. Al-Hadid. Apa kata Allah? Allah kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba-lumba menambah kekayaan dan anak keturunan. Tuan-tuan, ini nikmat yang kita telah khianat, tuan-tuan. Allah bagi suami, Allah bagi isteri, Allah bagi anak. Allah warning dalam Quran, jangan sampai anak, harta kamu melupakan tentang aku. Dan surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat, tuan-tuan. Jadi orang beriman, kita tak perlu nak dihina, tak perlu direndahkan, tuan-tuan. Dia bagi petang-petang ni, dia tak boleh kan mengantuk petang-petang. Kita bagi, tuan-tuan, semangat petang-petang macam ni. Jadi mana-mana yang diuji dengan pergaduhan, penceraian, kerosakan, renung balik ayat ni, tuan-tuan. Ni hak dan batil. Kulil haq walau kana murran. Kita kena terima kebenaran, tuan-tuan. Sakit, terima. Itu kegagalan kita. Mengaku. Allah ni, tuan-tuan, Maha Pengampun. Masalahnya, mendabik dada lagi. Kenapa? Betul tidak? Nah, Allah angkat. Okey, apa poin dia? Allah bagi tahu hidup kita ni sedang nyemahnya mulk Allah Ta'ala. Bermulanya ujian itu adalah nikmat yang kita khianat. Dan ujian itu besar pada nikmat, tuan-tuan. Kita khianat nikmat, dia akan jadi musibah. Jadi ujian lah. Suami perangai, anak perangai. Macam je perangai akan keluar. Nampak? Sekarang kita betulkan balik. Kita kembali kepada kebenaran. Kita bagi kembali kepada kebenaran. Allah angkat darjat orang beriman dan berilmu. Maka percayalah. Percayalah. Jangan kita kata, oh ni ujian aku teruk. Tak, kita teruk dah dulu sebab kita gagal menikmati nikmat dengan ketaatan. Pertama suami isteri tadi lah. Betul tidak? Awal-awal kahwin nampak siapa? Nampak Allah atau nampak ini suami aku yang punya. Ini isteri aku yang punya. Kok suka akulah, kok suka-suka lah. Kok suka-suka, tuan-tuan? Hidup ni main suka-suka. Ini hidup bukan suka-suka. Ini hidup untuk melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan.
Ada tip tak lembutkan hati anak, Ustaz? Anak tak dengar cakap. Tugas kita didik aja. Jangan minta tip-tip. Betulkah hubungan isteri? Ni, dengar. Nyatanya anak ni. Kebenaran kata, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kebenaran kata. Al-Quran kata. Ujian untuk kita juga anak-anak. Kalau anak-anak baik, kita bangga kan kadang-kadang. Allah uji anak-anak dia perangai. Supaya kita malu sikit. Kalau anak-anak tak ada perangai, jangan bangga. Oh, ni anak aku, keturunan aku. Jangan. Allah yang bagi baik, bukan sebab keturunan kita baik. Berapa banyak Allah uji keturunan-keturunan yang berbeza. Okey, itu satu. Kedua, lelaki memimpin isteri. Suami memimpin isteri, isteri memimpin anak-anak. Itu protokol. Baik, suamilah acuan isteri, isteri acuan kepada anak-anak. Nampak? Jadi kalau anak-anak tak dengar kata, kalau isteri yang dipandu oleh suami yang ada ilmu, dia buat isteri dia tak resah dengan anak yang tak dengar kata. Dia relax je. Dia akan didik anak dia sampai okey. Sebab suami dia memimpin isterinya untuk mendidik anaknya. Jadi mak yang punyai suami yang memimpin, dia tidak ada masalah dengan anak yang tak dengar kata. Sebab anak yang tak dengar kata bukan masalah bagi seorang ibu yang dipimpin oleh suami yang ada ilmu. Faham? Jelas? Jelas? Okey, tu Syarul. Jadi sekarang ni, acuan bagi seorang isteri itu adalah suaminya. Habis Ustaz, suami saya ni tak pandai pula Ustaz, macam mana? Maka si isteri ibu wajib mencari ilmu. Maka yang diacu itu adalah ilmu yang diambil daripada guru-guru yang mendidik. Okey? Jadi, apakah cara dia? Adalah mendidik hati supaya nampak Allah. Itu didikan dia. Didikan. Jadi, mana-mana suami, contoh, katalah tadi puan kita, katalah ada orang yang, contoh dia bercerai. Anak siapa nak didik? Bercerai kan? Isu bercerai. Anak siapa nak didik? Suami barulah. Sebab tu bila kahwin lagi sekali, jangan bawa isu anak tak dengar kata tadi. Isteri mesti sebati dengan suami. Kalau tidak, dia bawa perangai yang sama. Tak dengar kata. Tak dengar kata ni adalah untuk menguji isteri. Menguji suami. Mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati. Jadi hati dengan suami macam mana? Hati dengan suami macam mana? Puas hati ke tidak? Kalau isteri tak puas hati dengan suami, anak nanti buat kita tak puas hati. Dia. Yang lebih dahsyat, anak tu bila dah kahwin nanti. Dah kahwin pula, ada isteri. Kata dah ada anak lelaki. Anak lelaki. Isteri, dia tak settle dengan suami. Anak lelaki tadi, dia akan ada isteri yang dia panggil menantu. Menantu ni, dia akan efek nanti mak dia. Hati-hati. Ini kebenaran tuan. Tak tipu punya sebab kebenaran akan nampak strukturnya macam tu. Hati-hati. Dia panggil bukan dosa transfer. Dia tak ada kena-mengena dengan dosa transfer. Tapi dia panggil ujian kesabaran. Tapi sekiranya si isteri tadi berbalik kepada acuan suami yang tak ada isu dengan suami, lapang dada dengan suami, tak kisahlah suami baru ke suami lama, tapi kalau dapat suami baru pun perangai biru juga, nasib lah, repeat benda yang sama lah. Benda yang sama lah. Tapi kalau dapat suami baru, suaminya ada ilmu, yang mendidik, anak tu jadi okey lah. Sebab yang mendidik tetap mak. Mak yang akan memberi kesan kepada anak. Tapi mak yang bagaimana? Persoalannya. Mak yang bagaimana? Mak yang mencari ilmu. Mak yang mencari ilmu. Ilmu sama ada daripada suaminya yang menjadi gurunya atau mencari guru untuk mendidik dirinya. Ingat, yang mendidik tetap mak. Sebab tu mak itu dekat dengan anak. Tapi bukan mak ni semua tahu pasal anak. Jangan, tak semua tahu. Sebab tu ramai yang tadi tengok mak, degil lah mak, degil lah anak saya ni. Kalau betul tahu, tak payahlah bagi alasan. Tapi sebab Allah tolong, mungkin berkat. Itu cakap, berkat suami, mendoakan, maka anak-anak okey. Mak ya ada guru, mencari ilmu, nampak? Mencari ilmu. Bukan mencari suami baru, faham?
Ada sini cari suami baru. Dia tak apalah, maknanya mak yang tak ada suami tu tak apalah. Tapi pastikan suami baru tu ada ilmu. Jangan jadi haru biru. Kalau tidak, apa jadi? Ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Nak angkat ala orang beriman dengan orang yang berilmu. Saya pun dengan anak yang rapat isteri. Anak-anak saya ada 3 orang isteri. Alhamdulillah. Ni nak cerita lah ni. Kebenaran Al-Quran. Yang pertama pun, maknya saya bagi instruction. Sama juga anak tiri pun. Anak tiri saya buat yang sama. Kita takkan interrupt. Nak pula ada bapak lagi. Kita tak interrupt. Tapi kita pegang isteri tu. Saya akan pastikan isteri-isteri ni. Jangan main-main. Kebenaran apa? Kita cantah. Benda-benda nak memperasaan-perasaan, mengajuk-mengajuk ni, campak lombong. Kalau nak anak tu jadi elok, tak nak jadi huru-hara, tolong jangan mengajuk. Bab nafsu, tolong buang. Kalau tidak, anak tu susah nak dibentuk. Nampak? Ramai, jangan. Orang kata susah ustaz nak didik. Ada orang biarkan. Tu sebab ada orang biarkan anak tiri lantak didik sendiri. Tak, kita didik isteri. Dia rapatlah dengan mak dia. Macam anak sendiri pun kita. Dia rapat dengan mak. Saya lagi keluar petang-petang malam tak jumpa kadang. Kita sibuk dengan menuntut ilmu. Tapi kita ada masa dengan isteri kita. Dengan isteri kita tu, kita kena ada masa. Bagi rapat kat isteri tu. Dengar. Cek tengok. Apa isteri kita cakap kat anak kita. Perhati. Tu cara dia. Bukan ambil sibuk, ambil tahu pasal ni. Dah. Tapi nak buat macam mana? Tak ikut kebenaran. Tak ikut Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Apa kebenaran 3 orang anak perempuan tu ustaz? Wallahu alam. Saya tak mahir dalam bab tu. Tapi ada kebenarannya tu. Memang anak perempuan ni dari sudut amanahnya besar. Dia ada kelebihannya. Tapi wallahu alam. Saya tak boleh nak jawabnya itu. Wallahu alam. Cuma nak bagi tahu didikan tadi. Tengok tadi surah Al-Kahfi dah kata, Allah dah kata surah Al-Kahfi tadi apa? Surah Al-Hadid pun dah kata, yang mana anak harta akan jadi ujian. Suami, kalau dia membiarkan anak dia dengan membiarkan isterinya. Tengok, macam mana pun suami, dia takkan boleh all time dengan anak. Ini baratnya style tuan-tuan. Barat ni rapat dengan anak. Suami yang rapat. Sebenarnya bukan. Isteri yang rapat. Ini berbalik kepada kehendak agama. Sebab tu rapat dengan anak lelaki terutama. Anak perempuan sudah pastilah bapaknya. Tapi mak dia juga kena ambil peranan. Sebab Nabi kata ummi 3 kali. Nampak? Tapi kita ikut barat. Biar suami sibuk dengan anak. Mak sibuk dengan Shopee dengan Lazada. Suami sibuk dengan anak-anak. Mak sibuk dengan cari duit. Cari hal dunia. Patutnya mak kena sibuk dengan anak. Sibuk perhatikan dia punya performance, dia punya cakap, dia punya aurat, dia punya perangai. Dan lapor kepada suami. Suami akan tengok laporan itu. Nampak? Itu cara dia. Sebab tu isteri kena rapat dengan suami. Isteri kena rapat dengan suami. Mak kena rapat dengan anak. Apa-apa mak, ibu ni akan report dekat suami. Ni saya bagi tahu tugas juga ni. Bagi yang dah kahwin lagi, yang ada anak tiri. Jangan buat kerah gitu je. Anak tiri, kalau isteri tu ada anak 2 orang. Anak ni, mak ni, dia bukan report dengan ex sana. Dia kena report dekat suami baru. Faham? Kadang-kadang tergontar-ganting dia seorang itu. Lepas tu banggol lah didik seorang-seorang. Mana taknya suami baru buat tak tahu. Itulah siapa suruh cari yang tak ada ilmu. Mula ustaz cari yang tak ada ilmu, takdir ustaz. Ya ke? Sebelum tu kamu buat apa sebelum jumpa yang macam tu? Dia tak ada tiba-tiba jumpanya haru biru. Mesti ada sebab. Apa dia? Mungkin tidak pergi kepada iman. Kita masih bermain dengan perasaan. Kita bermain dengan perasaan sedih, gundelana, hati melara, kena tipu dengan ni. Jadi dia tak ada fokus untuk pergi kepada yang lebih baik. Allah bagilah yang haru biru juga. Dan Al-Quran ni tahu tak boleh tipu Al-Quran. Kita ni kalau orang lain boleh tipu, tapi dengan Al-Quran tak boleh. Dia akan nampak semua tuan.
Dia akan nampak semua. Jadi suami baru, dia kena ambil tahu anak tu. Dia tak ada biar-biar je. Kok mana pun, mak ni akan bertanggungjawab dengan anak. Tetap macam tu. Dia tak boleh lagi. Nampak tak tadi jawapan kepada anak degil macam mana? Rapat dengan suami bincang. Itu dia ayat dia. Tu. Sat lagi akan okey. Sesekali-sekala suami akan tunjukkan kepimpinan dia, bagi instruction. Mana anak yang degil tadi? Mari sini. Umi cakap apa? Kenapa tak dengar cakap Umi? Anak Allah. Ini banyak kebanyakan begitu puan ya. Tidak ikut Al-Quran, dia akan pergi pada perasaan. Sesiapa yang tak ikut Al-Quran, dia akan pergi pada perasaan, tengok mendera anak tiri. Banyak berlaku macam tu. Saya faham. Tapi sebab tak balik kepada Al-Quran. Tak balik pada Quran. Yang isteri yang ada suami baru, jangan buat hal sendiri-sendiri. Jangan buat hal konon-konon awak dengan anak sendiri, konon-konon dengan ex lagi. No. Awak sebagai isteri baru, anak, dia kena rapatkan dengan bapa baru. Tanggungjawab mak. Ini saya banyak kes ni. Ada satu kes tu, sampai bergaduh. Rupanya suami dia pendam dia. Suami jenis yang baru nak ni. Yelah suami baru. Dia hal-hal anak ni dia buat sendiri dengan bekas. Tak boleh. Sebab tu tanggungjawab besar nak kahwin lagi. Nak pula kahwin dengan ada anak pula. Janda ni. Nak pula janda ni kena faham. Setiap kehancuran, kerosakan mesti ada kesan-kesan yang perlu diselesaikan. Dan kena ambil ibu dan anak sekali. Tak boleh. Mana boleh lantak lah. Kalau dia anak ni, anak tiri ke, tak batal wuduk bapa. Faham? Jangan duk kerah-kerah gitu je. Jadi anak ni, yang bernama anak tiri ni, walaupun tiri, tapi tak batal wuduk. Faham? Jadi mak ni, kena rapatkan dengan bapa. Bukan dengan yang sana. Ni, yang bapa baru ni. No ex, Puan Liz. No ex, bekas-bekas tu campak. Tak ada. Itu biar dia dengan anak dengan dia. Dengan anak, kalau anak sendiri tak apa. Itu kita tak putuskan. Ni soal mak. Soal mak ni. Bila mak, anak-anak dia, itu kena rapat dengan bapa. Apa-apa urusan, bapa yang baru kena ambil tahu. Itu cara dia. Dan didikan yang terbaru, itu adalah memberi kesan kepada anak yang baru. Dia bukan kata terbiar macam tu. Sebab tu kahwin lagi tu bukan untuk berperasaan. Kahwin lagi, nak pula ada anak lagi. Anak ni perlukan didikan. Ustaz, zaman sekarang orang lebih tumpu pada utamakan kajian saya berbanding sunnah yang lebih awal terbukti. Bagaimana? Sebab itulah kita akan berhadapan dengan kekeliruan Ustaz Khairul Amri. Sains itu adalah kajian. Al-Quran itu adalah pembuktian. Kebenaran dan pembuktian dan dah terbukti. Kalau kita nak kedepankan sains, bagi saya tak jadi masalah. Tapi jangan meletakkan sains mendahului segala-galanya. Sebab sains perkara kajian. Al-Quran bukan kajian. Al-Quran itu kebenaran. Al-Quran itu kalamullah. Sifatnya qadim. Jadi Al-Quran itu adalah menyatakan kebenaran. Sains menyokong Al-Quran. Sains menyokong kebenaran. Begitu cara dia. Kalau itu, maka harmonilah dia. Tetapi kalau dia berpaling daripada kebenaran, dalam surah At-Taubah, tak silap saya, 124. Siapa? Cuba tengok At-Taubah 124. Kita tengok At-Taubah 124. Apa kata Allah? Jangan buat main. Sesiapa yang berpaling daripada ayat-ayat Allah. Surah Taubah ayat 124, tak silap saya. Mana ni ayatnya? Allah. At-Taubah ayat 124. Ayat 187, tak apa. Saya pun nak cari juga. Mari kita dah petang ni cerita pasal Quran kan. Jadi kita kena rujuklah Al-Quran. Itu dia. Taubah 124, tak silap saya, betul tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Ya, pun boleh. Ya. Dia ada satu lagi surah Islam. Tapi ini pun boleh. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang munafik ada berkata, siapakah dari kamu yang bertambah iman dengan turunnya surah ini?
Adapun orang beriman, maka surah ini menambahkan keimanan mereka sedang mereka merasa gembira. Baik. Jadi orang munafik, dia akan meragui ayat Quran. Dia memang begitu sifatnya, hati-hati. Dan apabila kita menerima Al-Quran itu, dia akan berlapang dada. Dia akan berlapang dada. Jadi bermaksud, sains yang tidak menyokong Al-Quran, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Okey, ini pun satu perkara. Dalam 1, 2, 3, surah Taubah ayat 1, 2, 3, menyatakan bahawa wahai orang yang beriman, perangilah orang kafir yang berada di sekitar kamu itu dan biarlah mereka merasai sikap ketegasan daripada kamu dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Nampak? Okey, bermaksud tadi Ustaz, soalan tentang kebenaran. Kita kena menyatakan stand kita untuk mempertahankan agama dengan tegas, dengan Al-Quran. Tetapi tidak membelakangkan kajian sains. Tidak membelakangkan. Biar kita ini ada stand kita. Tapi kadang-kadang kita pun tak ada kekuatan atas kajian Al-Quran. Itu jadi kadang-kadang kita terikut-ikut dengan juga kajian sains. Sebenarnya Al-Quran mendahului sains. Banyak kalau kita rujuk dalam surah Yasin banyak. Nanti sesi akan datang kita akan keluarkan antara kajian-kajian Al-Quran yang telah dibuktikan bahawa lebih benar daripada sains. Sains ni membenarkan. Membenarkan. Jadi bila Ustaz tanya tadi, Ustaz Khairul Amli kata bagaimana, maka kita kena ada satu sifat prinsip ketegasan. Kita kena pertegaskan. Tapi tegas kita mesti dengan iman dan kajian. Ya? Itu cara dia. Kita tidak boleh kata sekadar itu saja. Soal kedua, kenapa semasa dengan Al-Quran kita rasa jelas dan apabila berhadapan dengan realiti jadi keliru? Adakah tanda kita jahil atau lemah? Sebab di dalam kuliah Ustaz, kita berada dalam suasana yang dipandu oleh perbahasan dan kebenaran hujah-hujah yang benar-benar tidak ada berprasangka. Tapi bila mari dalam kehidupan, ibarat begini, soalannya mudah, tamsilannya mudah. Kita belajar untuk berenang. Dah tahu dah, belajar berenang, memang kita duduk dekat kolam. Kita duduk kat kolam, kita belajar berenang, okey dah. Tapi bila masuk dekat real, contoh banjir, laut, maka keadaan situ akan menentukan kita ini ilmu tu pakai tidak. Ilmu yang kita belajar, contoh dalam kelas. Bila kita faham tentang hujah-hujah itu, adakah kita ini mempertahankan kefahaman itu dengan kita tidak terkesan dengan keadaan? Itu cara dia. Bermaksud, kalau kita masih terkesan dengan keadaan itu, bermaksud dalam kelas itu sebab dibahaskan. Tetapi bila di luar kelas, dia tidak diamalkan. Hati-hati. Sebab itu ilmu yang dibahaskan perlu ada sifat menterjemahkan, sifat manfaat. Jadi perlunya ada pengulangan dan juga dalam kaedah berlaku seharian kita, ujian-ujian berlaku itu adalah untuk kita recharge balik, untuk kita perbetulkan balik, kita asah balik apa yang kita bincang dalam ini. Sebab memang gangguan akan datang. Macam banjir. Kan kita berenang elok sekali banjir. Macam mana nak berenang time banjir? Kita dah pandai berenang. Banjir ada kaedah dia. Di situ kita akan nampak. Okey, laut. Oh, laut pula. Macam ni. Jadi kat situ kita kena apply balik ilmu itu. Bermaksud kita takkan rosak habis. Sebab itu orang yang ada ilmu, berbalik pada surah Mujadalah ayat 11 tadi, Allah akan jaga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jika ilmu dan iman dan ilmu digabungkan, di saat kita berhadapan dengan ujian luaran yang begitu menguji kita, jika benar kita ambil ilmu dengan kebenaran, dengan iman, insya-Allah kita boleh berhadapan dengan segala dugaan tadi. Sebab tu orang yang ada ilmu akan ada darjat. Dia tidak perlu melalui fasa-fasa penghinaan. Penghinaan oleh keduniaan. Macam tadi dah diuji berkali-kali sampai terhina sana sini. Tidak. Jadi bermaksud kena ambil peluanglah untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Taala, begitulah. Begitulah sikit sebanyak perkongsian kita pada petang ini. Saya kira cukup setakat tu dulu. Kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung lagi pada insya-Allah jika tiada apa halangan, kita akan sambung minggu depan dalam siri Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Insya-Allah. Minta maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah. InsyaAllah.
Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.